Assalamualaikum dan, selamat pagi. Saya Muhammad Fatur Rahman Umar Azhar, nombor metrik LS 5880, dan tajuk projek impian tahun akhir saya ialah cabaran semasa online pelajar Universiti Malaysia Terengganu sewaktu pandemik COVID-19, dan penilai ialah Nur Fatimah binti Cik Sulaiman. Okey. Perkenalan, pada pertengahan Disember 2019, COVID-19 telah dikisah bab pertama kalinya di negara Wuhan, Hubei China, yang berada berpunca daripada novel coronavirus syndrome, dan telah merebak ke dunia pada 9 Mei 2020. Badan Kesihatan Sedunia WHO telah menstatuskan wabak ini sebagai pandemik. Di Malaysia, ancaman COVID-19 menjadi semakin jelas apabila negara jiran Singapura melaporkan COVID-19 pertama diimport dari Wuhan, China pada 23 Januari 2020, yang juga merupakan kes positif pertama di republik itu. Medik COVID-19 ini bukan sahaja dapat membahayakan kesihatan Malaysia, tapi dia juga turut impak yang negatif terhadap sektor-sektor lain seperti kewangan, ekonomi dan pendidikan. Salah satu langkah itu telah diambil oleh kerajaan Malaysia ialah dengan menjalankan perintah kewarganegaraan, di mana rakyat dinasihati untuk sentiasa berada di rumah dan menjaga jarak sosial bagi mengekalkan penularan wabak COVID-19 ini. Seterusnya ialah pencataan masalah. Bagi mengekalkan penularan wabak COVID-19 ini, proses pembelajaran secara atas talian adalah salah satu cara untuk memastikan keberlangsungan sistem proses pelajaran dan pengajaran. Dalam tempoh KP ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan panduan pelaksanaan PDPR yang bermula daripada 1 April 2020. Meskipun duduk di rumah merupakan mesej yang mudah, namun ia memberi impak yang besar dalam kehidupan serta amalan seharian setiap individu. Sebagai contoh, para guru yang kebiasaannya ke sekolah untuk menyampaikan ilmu secara formal dan bersama muka tidak lagi dibenarkan ke sekolah sepanjang tempoh KP tersebut. Akibatnya adalah aktiviti pelajaran dan bersama muka tidak dapat dilaksanakan dengan secara tidak langsung. Masa proses pelajaran dari rumah ataupun home based learning dilaksanakan melalui pendekatan pelajaran dalam talian menggunakan pelbagai platform teknologi seperti Google Classroom, Webex, Google Meet dan WhatsApp supaya para pelajar tidak ketinggalan dalam pendidikan. Okey, objektif kajian ialah yang pertama ialah mengenal pasti profil demografi pelajar di Universiti Malaysia Terengganu. Yang kedua ialah mengkaji impak pandemik tahap kecemerlangan pelajar. Yang ketiga ialah mengenal pasti masalah pelajaran dalam melaksanakan pelajaran dalam talian. Seterusnya ialah persoalan kajian. Apakah yang pertama ialah apakah tahap kecemerlangan pelajar semasa pandemik COVID-19? Dan kedua ialah sejauh manakah pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap pelajaran dalam talian. Apakah pemasaran pelajar dalam dan ketiga ialah apakah pemasaran pelajar dalam melaksanakan pelajaran secara atas talian. Kepentingan kajian. Di Universiti Malaysia Terengganu, kajian ini dijalankan akan mendapat manfaat kepada universiti itu sendiri. Hal ini kerana universiti tersebut dapat mengenal pasti gaya pelajaran pelajar dan pemasaran pelajar yang dihadapi oleh pelajar akibat daripada pandemik yang melanda seluruh dunia pada zaman sekarang. Sebenarnya, universiti mengambil beberapa inisiatif untuk membantu pelajar dari segi kaunselor, bantuan atau program yang dapat meningkatkan semangat hingga semula dalam mahadum pelajaran ketiga pandemik ini adalah tujuan untuk mengurangkan permasalahan pelajaran yang dihadapi yang boleh menyebabkan tahap tekanan pelajar meningkatkan ketika belajar. Dan yang kedua ialah pelajar universiti. Kajian ini juga turut memberi faedah kepada para pelajar universiti kerana kajian ini akan menanamkan kesedaran dalam diri bahawa pentingnya menuntut ilmu dengan disiplin, rasa bersabar dan situasi akan suka dan tetap bersedia dengan apa bakal yang dihadapi dalam masa akan datang. Okey, ini seterusnya adalah lecture review. Okey, kita ada beberapa lecture review. Sini mungkin ada dalam 20 lecture review yang kita dapat. Okey, kalau kita tengok daripada sini ialah pada Jumadil Saputra yang bertajuk The Correction of Online Learning and Mentoring Success During COVID-19 Pandemic Season. So, objektif
Okey, ini kita sebut. Okey, yang seterusnya ialah deliver yang objektif kajian, iaitu semasa cabaran semasa online yang disediakan oleh Adnan Hamid Adnan, bertajuk kajian kebiasaan proses pendaftaran pelajar dari Risau kena pasti pelajar baru sebelum dan semasa perintah kebenaran penghadapan pemulihan. Okey, objektif ialah mengenal pasti profil pelajar kolej di Malaysia. Okey, dia punya variable iaitu nombor baru kolej komuniti 4 dari 2019, dan dia punya finding dia kenderaan nombor baru di kalangan pelajar juga membantu dari segi penulisan yang lebih teratur. Estimatik kerja ini juga boleh tambah baik dan dihiaskan lagi dengan seluruh kolej komuniti di Malaysia. Okay, seterusnya ialah kita pergi kepada suratan kajian. Okey, di sini kita lihat adalah pelajar Universiti Malaysia Terengganu sewaktu pandemik 19 dan terbagi kepada dua, iaitu cabaran semasa online dan tahap kecemerlangan pelajar. So dalam tahap kecemerlangan pelajar dan cabaran semasa online ini adalah dibagi kepada 4, iaitu pembelajaran dalam talian, komunikasi dua hala, tekanan pelajar dan kurang tumpuan semasa pelajaran. Okey, seterusnya ialah populasi dan sampel. Kajian ini melibatkan populasi responden yang terdiri daripada pelajar dan pensyarah Universiti Malaysia Terengganu. Pemilih umum standar mewakili tahap kecemerlangan pelajar, manakala pemilih umum tidak standar mewakili seperti pelajar secara atas talian. Kesukaran komunikasi kurang tumpuan dan data ini berpisah selama satu orang pelajar yang dipilih secara awak. Namun begitu, pemilihan pelajar tersebut mereka berikut kesediaan program daripada Fakulti Ekonomi, Perniagaan dan Pembangunan Sosial. Kaji akan mengajarkan bahasa sosial melalui Google Form. Berdasarkan sampel tersebut mengikutkan pemberat jumlah pelajar di fakulti tersebut. Okey, analisis data. Analisis data adalah merupakan satu proses sistematik yang melibatkan teknik sistematik yang menggambarkan dan menerangkan hasil kajian. Analisis data adalah amat penting dalam memastikan integriti data analisis yang tepat dan sesuai mengikut hasil kajian yang bakal diperolehi. Okey, contohnya adalah analisis deskriptif. Di kajian ini, analisis deskriptif yang digunakan adalah bagi menganalisis dapatan yang melalui pemeriksaan SPSS. Analisis ini tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data seperti mean, jarak dan nilai maksimum, nilai minimum dan varian dan sebagainya. Sebagai contoh, analisis seperti ini adalah ciri-ciri grafik responden berdasarkan objektif utama, iaitu mengenal pasti profil pemilih pelajar Universiti Malaysia Terengganu, dan boleh menggunakan seperti ini iaitu dengan mengetahui bilangan peratus grafik dan responden. Kajian bentuk tujuan telah dilaksanakan dengan mengedarkan borang sosial di Google Form kepada beberapa responden telah dipilih sebagai memperoleh maklumat menggunakan barang sosial, jadi ini mampu bantu lagi bagi pilihan dan mengenal responden dengan telus dan tepat. Okey, seterusnya adalah analisis regresi. Regresi adalah sekumpulan kaedah statistik yang digunakan pengenalan hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan satu lagi lebih boleh ubah bebas. Berdasarkan objektif kedua, iaitu mengaji impak pandemik pada tahap kecemerlangan pelajar, boleh menggunakan analisis deskriptif dengan mengadakan pemboleh ubah dan CGPA dan memboleh ubah bebas dalam perjalanan atas talian. Fungsi dua hala antara pensyarah dan pelajar, tahap tumpuan pelajar dan tahap tekanan pelajar. Selain itu, pemboleh ubah sedar ialah GPA dan memboleh ubah bebas dalam pembelajaran dalam talian. Fungsi dua hala ini analisis deskriptif itu ketika dalam mengenal pasti permasalahan pelajar dalam melaksanakan pelajaran dalam talian. Berdasarkan detik ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, iaitu dengan analisis jawapan responden berkaitan permasalahan pelajar dalam talian. Okay, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang secara ringkasnya bab 3 ini menerangkan bahawa tentang kajian boleh ubah berdasarkan dipilih oleh tahap kecemerlangan pelajar, manakala pemilih ubah boleh bebas dan syarat tatalah kesukaran kualiti dua hala dan kurang tempuan dan tahap kanan pelajar. Kajian ini menggunakan analisis situasi untuk mengetahui hubungan di antara pemilih ubah dan bersandar, pemilih ubah tidak bersandar.
Barang soal sidak akan diberikan kepada responden untuk dapatkan maklumat lebih rinci berkaitan dengan tajuk kajian yang dilaksanakan. Okey, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.